Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita pergi kepada subtopik 4.3 translokasi. Okey, kalau kamu tengok dalam gambar ni adalah Afiq. Kamu tahu Afiq dia suka menghisap cecair pada batang tumbuhan. Okey, macam mana dia hisap? Dia selalunya hisap daripada bahagian phloem yang mengandungi subsel tumbuhan itu sendiri. Di mana saintis dia dah buat analisis subsel ni dalam phloem ni dia ada kandungan sukrosa dan asid amino yang menunjukkan bahawa translokasi berlaku di dalam phloem tersebut. Okey, translokasi maksudnya dia membawa nutrien daripada daun kepada hingga ke bahagian akar. Manakala transpirasi dia mengangkut air daripada akar sampailah ke daun. Tu beza dia nah. Translokasi dia membawa makanan. Okey. Kita tengok apa yang dikatakan translokasi. Translokasi adalah proses pengangkutan bahan organik dari daun ke tisu lain keseluruhan tumbuhan. Manakala bahan organik yang diangkut adalah sukrosa dan asid amino. Kena ingatlah sukrosa dan asid amino. Apa yang berlaku di dalam phloem? Sebab phloem dengan xylem ni dia duduk rapat-rapat, dia macam kawan juga, dia macam serakan. Dia ada fungsi yang tertentu, dia membantu di antara satu sama lain. Dia mana apabila daun melakukan proses fotosintesis, dia akan menghasilkan sukrosa. Di mana sukrosa ni kemudiannya dia akan diangkut secara aktif ke dalam tiub tapis. Kemudian apa yang berlaku? Sukrosa yang diangkut ke dalam tiub tapis ni melalui serakan daripada sel daun akan mengurangkan keupayaan air ke dalam tiub tapis. Sukrosa ni dia adalah nutrien kan? Dia akan masuk melalui serakan ni terus ke dalam tiub tapis. Dia akan menyebabkan air dari xylem meresap masuk ke dalam tiub tapis secara osmosis. Apabila keupayaan di dalam tiub tapis ni berkurang sebab sukrosa dah masuk ke dalam tiub tapis ni, keupayaan dia ni akan berkurang. Keupayaan dia akan berkurang. Keupayaan air di dalam tiub tapis ni dia akan berkurang ni. Dia jadi macam orang kata makin pekat lah. Dia macam hipertonik. Dia akan menyebabkan air di dalam xylem di sebelahnya, dia akan meresap masuk secara osmosis. So bila air ni masuk, dia akan menyebabkan apa dia? Dia akan menyebabkan tekanan hidrostatik di dalam tiub tapis ni meningkat. Bila air masuk, so dia akan ada tekanan. Dan tiub tapis ni, dia akan meningkat, menyebabkan kandungan phloem tadi, nutrien tadi, atau sukrosa tadi, dia akan ditolak ke bawah. Ke bahagian lain tumbuhan. Kandungan phloem akan diangkut daripada tiub tapis ke dalam bahagian seperti batang, akar, pucuk, buah dan umbisi melalui pengangkutan aktif. So bila dah diangkut, dia akan nak bawa kepada bahagian-bahagian lain ni, dia melalui tiub tapis tadi, dia akan turun ke bawah kan, sebab ditolak oleh tekanan hidrostatik air tadi. Dia akan diangkut secara pengangkutan aktif untuk masuk ke dalam sel-sel yang memerlukan nutrien. So keupayaan air yang tinggi akan mengakibatkan resapan air kembali ke dalam xylem secara osmosis. Bila sukrosa ni dah diangkut ke dalam sel-sel lain, so keupayaan air di dalam ni dia akan jadi tinggilah, air jadi banyak. Tapi nutrien dah tak ada dah kan, sebab dia dah pindah ke dalam sel lain. Dia akan menyebabkan air ni dia akan kembali ke dalam xylem balik. Proses ni dia akan berterusan. Tarikan transpirasi dia akan menarik air di sepanjang salur xylem melawan arah tarikan graviti. Kita slide seterusnya. Tengok video.
Okey. Okey, lepas tu Pok jawab nah praktif probability 4.3 dengan buku had dalam tu. Okey, ni kamu bacalah ataupun photostat pun tak apa. Okey. Okey. Ini jawapan dia lah. Okey. Sampai sini saja. Sekian, terima kasih.